Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam pelajaran Tauhid yang menggunakan kitab Aqidatun Najin. Pada hari ini, saya akan membaca di muka surat 82, iaitu mengenai sifat hayat dan keterangannya. Sebagaimana kita mengetahui, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ialah mengenal bahawasanya Allah Taala itu ada, atau kita kenal dalam perkara tauhid, iaitu dikatakan Allah Taala itu wujud, yang mana ia adalah tergolong dalam sifat nafsiyah. Kemudian kita mesti mengenal Allah Taala bahawasanya Allah Taala tiada permulaan, tiada kesudahan, tiada persamaan, tiada bergantung kepada apa-apa sesuatu yang lain daripadanya, dan Allah Ta'ala itu esa, atau yang dikenal qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah. Itu yang dikenal dengan golongan sifat-sifat salbiyah. Kemudian kita juga belajar mengenai sifat-sifat lain, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, apa yang dikenal dengan sifat-sifat ma'ani. Jadi setelah kita melalui dua sifat kudrat dan mengetahui maknanya dan juga takluk-takluknya, dan kita mengetahui juga sifat iradat dan mengenali maknanya dan takluk-takluknya, sekarang ini kita sampai kepada sifat hayat, iaitu sifat yang mana kita katakan bahawasanya ia adalah sifat yang tidak ada takluk. Kerana makna hayat makna hidup, kehidupan atau hidup, iaitu Allah Ta'ala bersifat kehidupan dan dialah yang hidup. Jadi al-hayat itu kehidupan, artinya sifat hidup, dan Allah Ta'ala itu adalah maha hidup. Hayat dan keterangannya, dan kata musannif, iaitu kata pengarang, wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Artinya, dan yang keempat daripada sifat ma'ani itu hayat, artinya hidup yang tiada dengan nyawa dan tiada dengan nafsu dan tiada mizaj, yakni kejadian yang empat anasir, iaitu unsur, dan tiada hidup itu dengan sebab makanan. Itulah hayat Allah Ta'ala. Hayat yang tiada bernafas, tiada bernyawa, tiada perlu kepada udara, kepada oksigen, tidak perlu juga kepada makanan. Itulah hidupnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia hidup begitulah. Artinya lain daripada kehidupan makhluk yang memerlukan makan, minum, udara dan lain-lain lagi, yang mana kita tahu bagaimana kita hidup ini. Jadi Allah Ta'ala berbeza kehidupannya, tetapi dia tetap hidup kerana dia adalah Tuhan. Kalau makhluk hidup, Tuhan lagi hidup, tapi hidupnya Tuhan tidak sama dengan hidup makhluk. Dan takrif hayat itu, hiya sifatun wujudiyah tusahhihu liman qamat
bihil idrak. Artinya iaitu sifat yang wujudnya yang mengesahkan ia, yakni sifat itu bagi orang yang berdiri ia dengan dia, yakni dengan orang itu akan idrak. Jadi sifat Allah Ta'ala sifat wujudiyah, artinya ada sifat itu. Sifat itu wujud, sifat itu ada. Ada yang mana sifat ini membenarkan ataupun mengesahkan kepada sesuatu yang mana ada idrak. Ada idrak itu berdiri dengannya. Artinya idrak ni ialah sesuatu yang dapat dirasa atau sesuatu yang diketahui. Itu mana idrak, yang mana dia ada pada hayat, yang mana hayat tadi mengesahkan adanya idrak tadi pada orang, pada sesuatu yang hidup itu. Jadi ini maksudnya Allah Ta'ala. Jadi maknanya sifat hayat ialah sifat yang memang wujud, mengesahkan adanya kehidupan. Memang hiduplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Artinya bahawa bersifat ia dengan sifat idrak, iaitu ilmu dan sama dan basar. Jadi ditafsirkan makna idrak. Artinya idrak arti pemahaman dan juga pengertian. Juga boleh kita fahamkan kalau dengan bahasa Melayu ni, maknanya satu benda yang dapat merasakan yang ia adalah satu benda yang hidup. Jadi benda yang hidup ini adalah mempunyai seperti ada yang maksudnya, ataupun boleh dikatakan tergolonglah padanya sifat-sifat sama, sifat-sifat basar dan sifat ilmu. Terangkullah kerana ada idraknya atau ada sifat ini, maka Allah Ta'ala dengan sendirinya dapat dimaknakan yang Allah Ta'ala bersifat ilmu, ada yang mengetahui apa yang di sekelilingnya, dan mengetahui juga akan dan ada juga sifatnya ialah sama, artinya Allah Ta'ala mendengar, dan juga sifat basar, artinya Allah Ta'ala melihat. Maknanya dengan adanya sifat hayat ini, maknanya sifat hayat memberikan orang yang bersifat hayat, kalau orang lah orang bersifat hayat, ia akan dapat mendengar dan dapat melihat dan ada mengetahui apa yang dia mengetahui. Kita bolehlah gambarkan seperti seekor nyamuk lah. Nyamuk ialah haiwan. Jadi nyamuk ni kalau kita tengok dia hidup, jadi bila dia hidup, mana dia ada insting, ada perasaan. Itu dah yang katakan idrak. Ada instingnya, yang mana dia boleh melihat, dia boleh mendengar. Mendengar, kita tak tahulah cara mendengar dia macam mana, dan boleh juga dia mengetahui, mengetahui musuhnya, mengetahui mana nak makan, mengetahui mana nak pergi untuk kehidupannya. Itu semuanya ada pada seekor nyamuk itu. Itu umpamanya lah. Jadi begitulah keadaan sifat hayat yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Dan seumpama sifat idrak itu, iaitu lainnya daripada segala sifat yang disyaratkan pada akal wujud hayat seperti kudrat dan iradat. Jadi dikatakan idrak ialah makna, bukanlah makna ada kudrat dan ada iradat. Itu memang satu sifat yang lain. Tetapi maknanya dia adalah satu idrak, iaitu seperti saya katakan tadi, boleh kita maknakan kepada insting, ini perasaan, rasa. Maknanya kalau haiwan lah tadi nyamuk, katakanlah haiwan seperti kucing lah umpamanya. Jadi haiwan kucing ni juga ada idrak, dia hidup. Jadi ada idrak, dia tahu macam mana nak cari makan, tahu macam mana musuh, macam mana makanan, macam mana nak bila letih nak tidur dan sebagainya. Jadi pengetahuan itu adalah daripada idraknya atau daripada instingnya.
Kemudian dia tentu ada juga sifat mendengar, dan dia dengar kalau ada musuh ke, ada bunyi-bunyi dan sebagainya, dia boleh dengar. Kemudian dia boleh melihat. Itu semua ada idrak. Jadi itulah yang dikatakan idrak, tapi lain daripada kudrat dan iradat. Itu satu sifat yang lain. Jadi tak termasuk dalam dalam keterangan tentang hayat ini. Dan iaitu syarat akli pada sekalian sifat ma'ani, lazim daripada ketiadaan sifat ma'ani, dan tiada lazim daripada wujudnya ada sekalian sifat ma'ani dan ketiadaannya pada hak yang baharu. Jadi sifat hayat ni makna dengan sifat hayat tadi, maknanya dengan sendirinya kalau tak ada sifat hayat, artinya kalau tak ada sifat hayat, maka tak adalah sifat-sifat makna yang lain. Macam mana nak ada kuasa, kudrat, macam mana nak ada iradat, iaitu mendengar, berkuasa, ilmu dan sebagainya, kalau tak ada hayat. Jadi hayat ni satu sifat yang melazimi, mesti ada sifat-sifat yang lain. Tetapi kalau tak ada hayat, maknanya lain, sifat-sifat lain semuanya tidak akan ada. Jadi sifat-sifat yang lain tu kalau tak mestinya, kalau sekiranya sifat-sifat lain tadi, sifat-sifat ma'ani lain tadi tidak wujud, maka maknanya tak ada hayat. Jadi ada hayat adalah sifat-sifat itu. Kalau tak ada hayat, semua sifat-sifat itu tidak ada. Tapi tidak mestinya, maknanya tidak ada sifat-sifat itu tak ada hayat. Itu mengikut pahaman segi akal lah, dari segi akal. Dan adapun pada hak Allah, maka lazim daripada wujudnya ada sekalian sifat ma'ani, kerana sifat Allah itu tiada bercerai setengahnya daripada setengah, dan tiada bercerai daripada zat. Itu kalau pada makhluk. Kepada makhluk maknanya lazim ada sifat hayat, ada sifat-sifat lain. Tapi tak mestinya sifat-sifat lain tu ada hayat. Itu pada makhluk. Tapi pada Allah Ta'ala tetap, makna kalau ada hayat, makna mestilah Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang lain. Kalau sifat yang lain tadi tidak ada hayat, makna itu mustahil. Jadi itu pada hak Allah SWT, maknanya Allah Ta'ala berlainanlah dengan kita. Jadi kita tak boleh memikirkan bagaimana sifat-sifat itu berada pada Allah Ta'ala, kerana kita tidak mampu untuk memikirkan itu. Tapi kita boleh memikirkan yang mana kalau kita hidup, tentulah Tuhan kita lebih daripada kita segala-galanya. Kalau kita ada kuasa, mengetahui, ada kehendak, kita boleh mendengar, kita boleh melihat, dan kita boleh cakap. Itu sifat-sifat mana yang lain. Tuhan tu lebih daripada kita, mempunyai sifat itu dengan sendirinya. Tak adalah sifat-sifat itu datang kemudian. Misalnya macam kita melihat, waktu kita lahir, kita belum lagi dapat melihat. Kemudian dah berapa lama anak tu lahir, begitu-begitu barulah kita dapat lihat. Begitulah sifat lain, mendengar, semua datang kemudian. Tapi Allah SWT memang tetap tak ada permulaannya, yang mana sifat Tuhan tu terus bersama dengan Tuhan tu sendiri, dengan tidak ada berubah daripada masa ke masa. Artinya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Tapi kita ada awal dan ada akhir. Katakan kita bercakap, kita tak tahu bercakap waktu kecil, waktu masa budak-budak, kerana akal kita belum dapat nak bercakap, dan juga anggota-anggota kita belum boleh bekerja untuk bercakap. Tapi kita boleh bercakap bila kita sudah mula membesar dan seterusnya. Begitulah, itu makna bezanya kalau kita nak bandingkan sifat yang ada pada manusia dengan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula ta'rif itu muhtamal, bahawa ada ia bagi hayat yang qadim jua. Jadi takrif yang disebutkan tadi adalah dimuhtamalkan, maknanya harusnya dapat dipahamkan bahawasanya
hayat itu, bagi hayat itu adalah hayat yang qadim. Maknanya tak ada permulaan. Memang Allah terus hidup. Bukan macam kita misalnya diperanakkan, kemudian dalam perut, kemudian dia lahir, baru dikatakan hidup. Atau dalam perut kita hidup dalam waktu janin, kemudian asalnya tak ada, asalnya kita tak ada, tapi maknanya asalnya kita tidak hidup tapi kemudian hidup. Tapi Allah Ta'ala tidak, hidupnya adalah hayat yang qadim, mana tidak ada permulaan. Maka hanyalah dan yang itu yang munasabah bagi tempat ini, dan muhtamal bahawa ada ia bagi tiap-tiap daripada hayat yang qadim dan hayat yang baharu, dan tiada sah bahawa ada ia bagi hayat yang baharu juga. Maka hanyalah kerana bahawasanya keluar daripada maksud kita. Jadi bagi Allah Ta'ala hayatnya adalah hayat qadim, artinya tidak ada permulaannya. Kemudian hayat Allah Ta'ala berterusan sampai kita kenal dia sekarang ini, terus hayatnya. Jadi itu maknanya boleh dikatakan yang hayat sekarang ini hayat yang baharu, tapi bukanlah makna baharu makna sama dengan yang kita punya. Bagi Allah Ta'ala tidak ada berubah daripada dulu, zamannya daripada kita belum ada, daripada qadim lagi Allah Ta'ala sudah hidup, memang hidup, sampailah berterusan sampai kita kenal dia sekarang ini, terus hidup. Tapi tidaklah maknanya kita katakan hayatnya itu baharu, tetapi maknanya dia berterusan begitu, terus qadim, tidak sama dengan sifat hayat manusia. Kerana hayat manusia kita tahu bergantung kepada benda lain. Sekiranya makna bergantung pada nak makan, kalau tak ada makan barangkali terus dia mati. Bergantung pada udara, oksigen lah kalau dikatakan. Kalau tak ada itu semua manusia mati. Begitulah maknanya perbezaan antara makhluk dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahui olehmu bahawa hayat yang baru itu tiada lazim ia dengan roh dan dari saya balas balik. Ketahui olehmu bahawa hayat yang baharu itu tiada lazim ia dengan roh, dari kerana terkadang didapat hidup dengan tiada roh. Jadi hayat biasa, hayat yang baru, mana hayat makhluk, tak mestinya ada roh. Kerana kita pun tak tahu roh macam bagaimana kan. Tapi maknanya boleh jadi tak ada roh pun dia boleh hidup. Seperti mana pohon-pohon lah, misalnya kita tak nampak rohnya kerana kita tidak nampak dia berdenyut dan sebagainya untuk hidup, tapi maknanya kita tahu pohon-pohon tadi hidup. Ataupun kita lihat batu karang di mana di laut, kita pun tak tahu ada rohnya, tapi dia hidup kerana dia berkembang besar. Batu karang tadi menunjukkan dia hidup, tetapi maknanya bukan ada roh. Tidak ada roh macam kita, macam atau makhluk yang ada roh. Maknanya tidak mestinya yang hidup ini dalam baharu ni, artinya alam ni, mesti ada roh. Tak mestinya begitu. Maka sungguhnya dijadikan oleh Allah Ta'ala hidup pada kebanyakan daripada segala jamadat kerana mukjizat atau karamah daripada dengan tiada roh, seperti pohon kayu yang memberi salam atas Nabi Muhammad Al-Mustafa alaihi salatu wassalam, dan batu yang seni-seni mengucap tasbih di dalam tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya perkara-perkara hidup ni kalau dalam bahasa yang baharu tak mestinya ada roh. Walaupun kita memerlukan roh, mesti ada roh untuk hidup, ada nyawa lah maknanya. Tapi maknanya kalau tengok kepada benda-benda keras atau benda-benda yang biasa seperti pohon kayu, seperti batu, saya contohkan tadi batu karang, maka batu karang itu hidup, tetapi maknanya dia tidak ada roh. Kerana kita tengok batu karang tadi boleh kecil, boleh besar,
kemudian membesar dan boleh banyak. Daripada macam mana boleh banyak tadi adalah kerana dia hidup tapi tidak nampak rohnya. Begitulah juga pohon kayu. Tetapi maknanya para sahabat melihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana pohon-pohon tadi boleh mengucap tasbih. Itu mana Allah Taala memberi mukjizat kepada pohon-pohon tadi supaya mengeluarkan perkataan tasbih di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah mukjizat Nabi kita. Begitulah juga batu-batu di tangannya bertasbih, artinya mengucapkan tasbih. Itu adalah pemberian ataupun Allah Ta'ala jadikan sebagai petunjuk mukjizat kepada untuk Nabi, didengar oleh sahabat-sahabat, maka dengan itu dia boleh bercakap atau boleh bertasbih. Itu adalah berbeza kerana itu adalah Allah Ta'ala nak tunjukkan mukjizat. Benda yang mustahil pada kita harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu maknanya menunjukkan bahawasanya benda-benda tadi boleh jadi ada kehidupan, tapi kehidupannya bukan dengan roh. Walaupun pada kita nampak dia mati, tapi sebenarnya dia hidup walaupun tanpa roh. Saya rasa inilah saja untuk kita belajar pada minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi jika ada kesempatan. Sama-samalah kita berdoa, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Dan saya sebelum berpisah ini, saya ucapkan selamat menyambut bulan puasa. Mudah-mudahan kita dapat melalui puasa tadi selama sebulan yang diwajibkan ke atas kita, insya-Allah. Dan terimalah salam dari saya dan juga daripada pengurusi Masjid Darul Ma'mur dan juga para pegawai-pegawai di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.